Percubaan pertama, Forum Perdana. Percubaan kedua, Forum Perdana. Percubaan ketiga, Forum Perdana. Percubaan keempat, Forum Perdana. Percubaan kelima, Forum Perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam forum perdana pada malam yang indah ini. Saya Nur Zaliha binti Adnan, pengerusi forum perdana pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik jelita pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum perdana kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada malam ini adalah riba dalam Islam. Riba artinya adalah al-ziyadah, tambahan. Daripada segi bahasa bermaksud tambahan atau kenaikan. Secara istilah, ia bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan mata wang. Ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu tukaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman." Surah Al-Baqarah ayat 278. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita, lebih moleknya kira kita berkenalan dengan panel kita yang hebat-hebat pada hari ini. Ahli panel yang pertama, orangnya cantik juga tegas dalam berkata-kata, Saudari Nur Fadilah binti Abdul Noor. Selamat datang saudari, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ahli panel kedua, orangnya baik, cantik jelita, tapi hebat melontarkan pendapat, Saudari Siti Hajar binti Said. Apa khabar saudari? Baik, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ahli panel ketiga, orangnya tegas dalam berkata-kata tetapi baik hatinya, tidak lain tidak bukan Saudari Nur Syafiqah binti Sem. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Ahli panel keempat, Saudari Fatimah Auni binti Ramli, walaupun nampak pemalu namun petah bicaranya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita pada hari ini, iaitu riba dalam Islam. Sidang hadirin sekalian yang dihormati, seperti yang telah saya terangkan di awal forum kita, berkenaan maksud riba, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah kemunculan riba dalam Islam. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita, Saudari Nur Fadilah binti Abdul Noor. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang sejarah kemunculan riba. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Pengerusi. Okey, setelah istilah riba telah dikenali dan digunakan dalam transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu, riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk wang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang secara batil atau bertentangan dengan syariat Islam. Riba tidak hanya dikenali dalam Islam saja tetapi juga dikenali dalam agama lain. Contohnya, yang pertama adalah masa Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi
Mereka menegaskan bahawa peminjaman wang dengan memungut bunga adalah dilarang keras. Ini tergambar dalam beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci riba. Contohnya, bunga uang tidaklah adil. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur. Meminjamkan uang dengan bunga adalah suatu yang rendah derajatnya bagi mereka. Yang kedua adalah masa Romawi. Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga dengan mewujudkan peraturan-peraturan bagi membatasi riba ataupun bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan bertujuan untuk melindungi para peminjam. Yang ketiga adalah menurut agama Yahudi. Yahudi juga mengharamkan riba seperti trik makhluk dalam kitab sucinya yang disebut dalam perjanjian lama kitab, iaitu pada ayat 22, bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu iaitu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang. Untuk yang keempat adalah menurut agama Nasrani. Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang, tidak terkecuali siapa yang tersebut dan dari agama apapun. Bagi dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani, menurut mereka, dalam perjanjian alam kitab Deuteronomy adalah menyebutkan bahawa janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Untuk tahap larangan riba dalam Al-Quran, sudah jelas diketahui bahawa Islam melarang riba dan ianya tergolong dalam dosa besar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba dengan menggunakan kaedah gradual ataupun step by step. Metode ini digunakan untuk memberi ruang kepada umat Islam untuk membiasakan diri untuk tidak melakukan perbuatan. Dengan maksud lain, membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut. Terdapat 4 tahap larangan riba dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Al-Quran ada menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 39. Allah menyatakan secara nasihat bahawa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barokahnya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Untuk tahap kedua, pada tahap kedua Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 160 hingga 161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat yang orang Yahudi. Walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam, tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian Muslim untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahawa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahawa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim. Untuk tahap yang ketiga, dapat disimpulkan dalam surah Al-Imran ayat 130. Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu. Dan tahap yang terakhir iaitu tahap keempat, turun surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas dan mutlak, mengharamkannya, tidak mengira bentuknya dan tidak membedakan besar kecilnya. Dalam ayat ini menyatakan bahawa Allah dan Rasul akan memerangi sesiapa saja yang melakukan riba. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang sejarah kemunculan riba dalam Islam yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Seterusnya, mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Siti Hajar binti Said untuk memberikan penjelasan dan huraian berkenaan riba dalam insurans konvensional. Dipersilakan saudari.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membicarakan mengenai topik riba dalam insurans konvensional. Insurans merupakan salah satu instrumen penting dalam pengurusan risiko dan perancangan kewangan. Falsafah insurans hakikatnya terbina di atas suatu maksud atau tujuan luhur, iaitu mengurus dan menjamin risiko para pencarum daripada sebarang kebarangkalian buruk seperti musibah maupun kemudaratan yang mungkin melanda pencarum. Walau bagaimanapun, matlamat yang baik sahaja tidak cukup untuk menghalalkan sesuatu perbuatan. Dalam Islam, tujuan yang baik mestilah dicapai dengan cara yang baik juga. Dalam kaedah fiqh, ada disebutkan bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab itulah, majoriti ulama mengharamkan instrumen insurans konvensional walaupun tujuannya adalah luhur lantaran mengandungi pelbagai unsur yang diharamkan syarak seperti riba, maisir iaitu judi, dan gharar iaitu ketidakkepastian. Riba dalam insurans konvensional. Majoriti ulama kontemporari turut menegaskan bahawa pengharaman insurans konvensional adalah disebabkan oleh beberapa unsur riba yang terdapat di dalamnya. Riba wujud dalam insurans konvensional dalam 3 keadaan, iaitu yang pertama, riba al-fadl. Wujud dalam apabila berlakunya pertukaran wang dengan wang yang lazimnya tidak dalam kadar yang sama. Ini kerana pemegang polisi insurans iaitu policy holder membayar wang kepada syarikat dalam bentuk premium untuk mendapatkan manfaat atau pembahasan iaitu claim. Juga dalam bentuk wang sekiranya berlaku musibah seperti kemalangan. Ia adalah riba kerana jumlah wang yang dibayar oleh pemegang insurans kepada syarikat insurans tidak sama dengan jumlah wang pampasan yang diterima. Contohnya, bagi insurans hayat, nilai wang pampasan jika berlakunya musibah biasanya jauh lebih besar daripada premium yang dibayar oleh pembeli insurans khususnya pada peringkat awal tempoh polisi. Begitu juga dengan rata-rata premium insurans kenderaan hanyalah sebahagian kecil daripada nilai kereta yang dilindungi. Katakan bagi sebuah kereta yang baru dilindungi berjumlah RM30,000, namun premium yang perlu dibayar hanyalah sekitar RM1,000. Seterusnya, riba al-nasi'ah. Riba al-nasi'ah adalah juga merupakan bentuk riba kedua yang wujud dalam transaksi insurans konvensional. Ini kerana tempoh masa pertukaran wang antara wang yang dibayar sebagai premium sama ada secara berkala ataupun sekaligus semasa kontrak yang ditandatangani dengan penyerahan wang pampasan jika berlaku musibah, tidak berlaku secara on the spot. Sebarang penangguhan pertukaran wang dengan wang termasuk dalam kategori riba al-nasi'ah adalah diharamkan. Seterusnya, elemen riba juga wujud dalam transaksi insurans konvensional lantaran operasi pelaburannya yang seringkali melibatkan urus niaga berasaskan riba seperti perlaburan dalam instrumen perbankan konvensional, bond dan sebagainya. Sekian saja daripada saya, moderator. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung riba dalam insurans konvensional. Saya yakin mungkin sebilangan daripada hadirin sekalian ini merupakan ilmu baru yang berguna untuk kita umat Islam agar dapat menjauhi riba dalam insurans. Soalan saya yang seterusnya kepada panel ketiga, Saudari Nur Syafiqah binti Sam, bagaimana pula dengan riba dalam perbankan? Mohon penjelasan panel ketiga. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua moderator dan juga panel-panel. Riba dalam perbankan adalah satu isu yang sering kali diutarakan oleh semua pihak kerana ia melibatkan hukum hakam yang boleh membawa kemudaratan kepada diri seorang Muslim itu sendiri. Jadi, saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis riba yang selalunya ada dalam perbankan. Terdapat 2 jenis utama riba, iaitu riba duyun dan riba buyuk.
Riba duyun pula terbahagi kepada dua, iaitu riba qard dan riba jahiliah, manakala riba buyuk dibagikan kepada dua, iaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Saya akan beranggapan bahawa tadi panel sebelum saya telah menyebut mengenai riba nasi'ah. Tapi saya akan menerangkan dengan lebih mendalam mengenai riba-riba ini. Riba duyun ini terjadi di dalam hutang, manakala riba buyuk terjadi dalam proses transaksi atau proses jual beli. Bagi riba duyun, iaitu hutang, riba qard adalah satu dikenali sebagai lebihan yang dikenakan sejak awal pinjaman, manakala riba jahiliah dikenakan kerana penangguhan pembayaran hutang tersebut. Bagi riba buyuk, iaitu riba yang terjadi dalam transaksi ataupun jual beli, riba fadl adalah lebihan dalam pertukaran wang atau bahan ribawi yang sama jenis atau berat, manakala riba nasi'ah adalah penangguhan pembayaran dalam transaksi ribawi. Bagi riba qard ini, ia dikenakan oleh pemberi pinjam, lender, dalam kontrak dan ia dijanjikan oleh peminjam kepada pemberi pinjam. Sebab itu biasanya riba qard ini memang selalu di janji-janji manis yang diberikan oleh bank-bank konvensional kepada pelanggan mereka. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nur Syafiqah, ahli panel kita yang ketiga. Saya semakin tertarik dengan jenis-jenis riba yang Saudari jelaskan sebentar tadi. Seperti yang kita tahu, adalah haram untuk kita memakan hasil riba yang menyebabkan seseorang yang menggunakan hasil riba tersebut dan mendapat dosa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surah Al-Baqarah ayat 279. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada panel keempat, Saudari Fatimah Auni binti Ramli, adakah terdapat riba dalam jual beli? Bolehkah saudari berikan penjelasan dan huraian? Dipersilakan panel keempat untuk menjawab soalan ini. Terima kasih. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator atas soalan sebentar tadi. Jadi di sini saya akan memulakan apakah pandangan Islam terhadap jual beli atau perniagaan. Jadi seperti yang kita tahu dalam Islam, perniagaan atau jual beli dianggap sebagai satu aktiviti yang sangat mulia dan merupakan ibadah dan juga merupakan sunnah Rasulullah. Jadi Islam memang menggalakkan untuk seseorang itu melakukan aktiviti perniagaan. Terdapat banyak hadis yang menggalakkan dan menyokong aktiviti perniagaan, iaitu antaranya ialah Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud 9/10 rezeki itu adalah datang daripada perniagaan, iaitu hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita tahu di sini perniagaan juga dianggap sebagai punca rezeki yang paling banyak. Tetapi perniagaan akan tidak menjadi ibadah apabila dilakukan di luar batasan syariat dan adanya perkara haram di dalam perniagaan tersebut. Contohnya riba. Jadi di sini apabila kita bercakap tentang perniagaan atau jual beli, maka adanya keuntungan. Apabila adanya keuntungan, bermaksud di situ adanya pertambahan duit. Sama juga dengan riba, adanya pertambahan duit. Jadi apa yang membezakan kedua-dua ini? Okey, kita lihat untung dari perniagaan adalah halal di sisi Allah, manakala riba sudah terang haram di sisi Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah menghalalkan jual beli atau berniaga dan mengharamkan riba. Okey, perbezaan untung dan riba. Keuntungan yang diperoleh adalah hasil pertambahan modal
daripada jualan barang-barang kita, iaitu barang yang kita niaga itulah. Sedangkan riba adalah pertambahan hasil daripada kelewatan membayar hutang kepada seseorang. Okay, saya bagi contoh situasi lah. Okay, saya beli roti dekat penjual ini RM RM1.20. Jadi saya dapat faedah dari belian iaitu roti tersebutlah. Sementara penjual dapat faedah dari jualan roti tersebut dalam bentuk keuntungan. Okay, apa pula yang riba? Contoh riba, saya membuat pinjaman daripada bank untuk melakukan perniagaan. Jadi saya pinjam RM10,000 contohnya. Jadi bila dah sampai tempoh yang seharusnya saya membayar semula pinjaman tersebut, tapi saya tak dapat bayar tempoh tersebut, jadi bank akan meningkatkan jumlah kepada RM15,000. Jadi dekat situ dia dah ada riba sebab dia mengganggulah, macam itulah dia yang mengganggu, memudaratkan seseorang individu. Jadi keuntungan dari perniagaan ni dia tidak menentu. Kalau keuntungan dari perniagaan dia tidak menentu, iaitu contohnya tahun ini saya punya keuntungan RM500. Tahun depan 200. Dekat situ keuntungan dia dah tak menentu. Sementara riba hanya tetap selagi peminjam tidak mampu membayar, selagi itulah faedah akan dikenakan. Secara kesimpulannya, untuk yang diperoleh dari perniagaan adalah benar di sisi Islam dan halal hukumnya, sementara riba sudah terang termaktub di dalam Al-Quran keharamannya kerana akan memudaratkan ummah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Fatimah Auni. Daripada penjelasan saudari dapat kita ketahui bahawa riba juga terdapat dalam jual beli. Pada pendapat saya, kita sebagai umat Islam haruslah mengambil perhatian berkenaan riba dalam jual beli ini untuk memastikan kita tidak menggunakan hasil riba dalam kehidupan seharian kita. Makan saya permisi. Izinkan saya memberi kesempatan dokter bagi meneruskan program kita pada hari ini. Kita seharusnya mempelajari dan lebih mendalami sejarah-sejarah Islam, terutama yang berkaitan riba, supaya kita dapat menghargai usaha pencipta dan para rasulnya dalam mendidik kita agar jauh daripada perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah, tak kira yang dosa kecil ataupun dosa besar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari panel pertama untuk rumusan tersebut. Dipersilakan panel yang kedua untuk memberikan rumusan. Dipersilakan. Pada kesimpulan, melalui perbincangan saya tadi, riba dalam insurans, sebagai kesimpulannya, penekanan telah diberikan terhadap aspek riba yang telah menjadi salah satu unsur terpenting yang menjejaskan keabsahan kontrak insurans yang digunapakai dalam sistem kewangan konvensional ketika ini. Walaupun matlamat atau objektif yang digariskan dalam amalan insurans konvensional boleh dianggap sebagai suatu perkara yang mulia lantaran fokusnya terhadap pengurusan risiko dan kewangan para pelanggan bagi berhadapan dengan sebarang kebarangkalian musibah dan kemudaratan di masa hadapan, namun ia tidak memadai untuk menghukumkan keharusan instrumen yang digunapakai dalam perspektif Islam. Ini kerana prinsip syarak jelas menggariskan bahawa matlamat yang lebih baik mestilah disusuli dengan cara dan pendekatan yang betul juga. Sekian saja rumusan daripada saya. Terima kasih panel kedua. Dipersilakan panel ketiga untuk memberikan rumusan berkaitan dengan tajuk itu tadi. Riba dalam perbankan adalah satu perkara yang kita sebagai seorang Muslim haruslah elakkan kerana menurut dari hadis Jubair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat, begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda, mereka semua sama-sama berada dalam dosa. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Oleh itu, kita sebagai seorang Muslim haruslah mencuba untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan aktiviti riba tersebut. Dan kerana itulah wujudnya
perbankan Islam dan bank-bank Islam yang ada di negara kita sendiri. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Syafiqah binti Sem atas rumusan yang menarik tadi. Saya persilakan pula panel terakhir kita untuk memberikan rumusan. Dipersilakan. Okey, di sini jelaslah bahawa riba dalam jual beli adalah satu bentuk yang akan memudaratkan ummah kerana ibarat kita menindas seseorang itu. Oleh itu seharusnya setiap orang sedaya upaya untuk mengelakkan diri terlibat dalam aktiviti riba ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas rumusan itu tadi. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang riba dalam Islam. Konklusinya, riba adalah suatu perkara yang dikutuk dalam Islam yang memberikan kesan buruk kepada penerima dan pemakan hasil daripada riba tersebut. Ini akan menyebabkan hasil rezeki yang dihasilkan melalui hasil riba tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan haram untuk digunakan. Ini kerana hasil riba adalah bayaran atau hasil tambahan yang diperoleh secara haram dan tidak mengikut garisan syariah Islam. Firman Allah, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada rezeki manusia, maka riba itu tidak mendapat daripada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan merupakan zat yang kamu maksudkan untuk mencapai keredaan Allah, maka yang berbuat demikian, itulah orang yang melipat gandakan pahalanya. Surah Al-Rum ayat 39. Oleh itu, kita haruslah peka dan mengambil cakna berkaitan riba ini untuk memastikan hasil rezeki kita adalah rezeki yang halal. Terima kasih kepada semua panel yang sudi hadir untuk membicarakan riba dalam Islam. Semoga forum kita pada hari ini melahirkan umat Islam yang cakna tentang riba dalam Islam. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang meminta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum perdana pada malam ini. Lantasan keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya memohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera dan salam sopan santun. Sekian, terima kasih.